KPM. Didik TV KPM. Mana cikgu ni? Tadi cikgu kata nak datang ada kelas tambahan sains. Daripada tadi kami tunggu. Mungkin cikgu dalam perjalanan kot. Nampak macam gelap je. Mana cikgu ni ya? Alah, ada ke tak kelas hari ni? Dah kilat lah. Bahaya ni. Kalau kena kilat nanti, keras aku kat sini. Baik aku masuk kelas dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azmar, pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sains tingkatan 2. Baik, apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik. Jangan main hujan, nanti takut kena kilat, takut macam saya tadi sebentar tadi. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru yang kita tunggu-tunggu daripada tadi, iaitu Cikgu Khairunisa binti Saleh daripada SMK Meru Kelang, Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Apa khabar Aiman? Alhamdulillah baik cikgu. Daripada tadi saya tunggu cikgu. Alhamdulillah sampai juga cikgu. Alhamdulillah dah sampai. Hujan dah. lebat ke kat luar sana cikgu? Boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Dan seterusnya kita ada di studio bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Laila Sabri daripada SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Baik, apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu, hari ini apakah topik yang akan kita bincangkan cikgu? Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat Aiman dan juga murid-murid di rumah. Hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu tajuk keelektrikan dan kemagnetan. Okey, baik. Sebelum kita teruskan lagi apakah itu keelektrikan dan kemagnetan ya Aiman, kita akan lihat dulu apa itu tenaga. Okey, tenaga adalah satu keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, dan semua benda hidup dekat dunia ni memerlukan tenaga. Dan unit piawai untuk melakukan kerja adalah joule. Unit piawai untuk tenaga adalah joule. Okey, baik. Ini adalah antara contoh-contoh penggunaan tenaga ya Aiman. Yang pertama, kereta memerlukan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Manakala manusia menggunakan tenaga untuk berlari dan tumbuhan pula memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup dengan menjalankan proses fotosintesis dan cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. Okey, Aiman nak tahu tak tenaga-tenaga ni diperoleh dari mana? Daripada mana cikgu? Ini adalah sebelum tu ini adalah pelbagai bentuk tenaga yang ada. Okey, antaranya adalah tenaga bunyi, tenaga kinetik, tenaga elektrik, tenaga keupayaan graviti, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga keupayaan elastik, tenaga kimia dan tenaga nuklear. Ni dia sumber-sumber tenaga utama kita. Okey, yang pertama tentulah matahari. Okey, yang kedua angin, yang ketiga dari ombak, yang keempat daripada bahan radioaktif, seterusnya daripada bahan api fosil, biogisem, seterusnya daripada air dan juga daripada geoterma. Okey, itu adalah berkenaan dengan tenaga. Okey, baik Aiman. Cikgu ada satu soalan lah untuk Aiman ni. Aiman pernah tak macam terkena renjatan elektrik apabila memegang pemegang pintu ataupun semasa menolak troli di pasar raya? Betul lah cikgu. Sebab saya ingat ada kuasa elektrik dekat troli tu. Okey, tahu tak sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku cikgu? Sebenarnya itu adalah akibat daripada pemindahan cas elektrik daripada badan kita kepada pemegang pintu dan juga pemegang troli pasar raya. Tapi tadi saya tak pegang pun elektrik cikgu. Okey, disebabkan kerana wujudnya cas elektrostatik pada setiap bahan. Okey,
kalau kita nak tahu apa itu cas elektrostatik lebih mendalam, kita akan buat satu aktiviti, Aiman, ya. Okey, jadi murid-murid di rumah juga boleh buat aktiviti yang ringkas ini. Antara bahan yang diperlukan ialah pertama, kita ada belon, okey, kita ada penyedut minuman, okey, kita perlukan kain bulu, okey, dan kita perlukan cebisan kertas. Okey, Aiman, kita akan buat bersama-sama aktiviti ni, ya. Boleh, cikgu? Cikgu akan gerak ke sana. Silakan. Okey, baik. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah Aiman gosokkan penyedut minuman dengan kain bulu dan saya akan gosokkan belon dengan kain bulu. Okey. Ni tak ada elektrik cikgu Yang ni tak ada. Okey. Tadi saya kena gosokkan. Okey, gosokkan. Lepas tu Aiman, okey, dekat sikit Aiman. Dekat sikit, cikgu. Sebab kita tak nak cas itu habis. Okey. Okey, Aiman boleh dekatkan dengan dengan cebisan kertas. Ni nak kena gosok berapa lama ni, cikgu? Tak payah lama sangat. Okey, sekarang dah boleh dah. Boleh, cikgu. Okey, lihat apa yang berlaku. Cikgu. Apa Dia yang melekat, berlaku cikgu. tu? Dia melekat. Okey, cikgu cuba pula dengan belon, ya. Okay, Ini kita lihat. magic, cikgu. Okey, boleh, ya. Nampak tak dia melekat kan? Okey, kita gunakan bahan lain pula. Contohnya seperti belon. Belon nampaknya itulah dia tak berapa nak jadi, tapi murid-murid di rumah boleh lihat Abang Aiman buat menggunakan penyedut minuman, dia telah melekat. Cebisan kertas telah melekat. Okey, baik Aiman. Mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Apa yang berlaku, cikgu? Ni bukan magic, cikgu, ya? Ini bukan magic. Okey. Baik, kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Okey, apa yang berlaku ni? Kita nak cuba kaji. Okey, mengapa cebisan kertas tertarik pada penyedut minuman dan sepatutnya ia juga tertarik pada belon. Okey, ini adalah disebabkan oleh wujudnya cas elektrostatik. Okey, dari tadi cikgu sebut elektrostatik kan. Apa tu elektrostatik? Alamak. Okey, kita lihat. Cas elektrostatik. Okey, kita lihat maksud dia. Elektro bermaksud elektrik. Statik bermaksud tidak bergerak. Jadi, bila dia jadi elektrostatik bermaksud cas elektrik yang tidak bergerak. Okey, seterusnya cas elektrik dia terdiri daripada dua, iaitu cas positif dan juga cas negatif. Cas positif nama dia proton, cas negatif nama dia elektron. Okey, baik. Daya tolakan dan daya tarikan antara cas positif dan cas negatif tadi dikenali sebagai daya elektrostatik. Jadi cebisan kertas yang melekat pada penyedut minuman itulah wujudnya daya elektrostatik. Okey, baik. Ini dia punya penjelasan. Okey, apabila dua bahan yang berlainan digosok, maksudnya kita gosok kain dengan penyedut minuman, maka cas elektron daripada kain bulu dipindahkan kepada penyedut minuman. Okey, jadi penyedut minuman telah menjadi bahan bercas negatif. Okey, manakala secara tak langsung kain bulu tadi telah bertukar menjadi bahan bercas positif sebab dia telah kehilangan elektron. Okey, manakala cebisan kertas itu tadi secara semula jadi dia adalah bahan neutral yang mengandungi cas positif dengan cas negatif. Okey, jadi penyedut minuman tadi dia ada apa, Aiman? Dia ada cas negatif kan? Negatif. Jadi dia akan menarik apa pada cebisan kertas? Dia akan menarik positif, cikgu. Positif, betul Aiman. Okey. Nampak? Ni dia tarik positif, cikgu. Ya, dia menarik cas positif. Okey Aiman, ada lagi seterusnya. Okey, cikgu. Okey, ciri-ciri cas elektrik ni dia akan menolak sekiranya cas itu sama. Positif dengan positif dia akan menolak dan negatif dengan negatif dia juga menolak. Maka untuk yang berlainan dia akan saling menarik. Itulah dia daya elektrostatik. Okey, ini adalah antara bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Sekiranya bilangan proton lebih daripada elektron, maka bahan itu menjadi bahan bercas positif. Sekiranya bilangan elektron lebih daripada proton, dia akan menjadi bahan yang bercas positif. Negatif. Negatif. Terbaliklah, cikgu. Okey, sekiranya bilangan proton dengan elektron yang sama, dia akan menjadi bahan yang bersifat neutral. Macam kita sekarang ni, cikgu. Mana yang lebih? Positif ke negatif? Sekiranya kita tidak ada menarik sebarang elektron, kita bersifat neutral. Okey, baik. Seterusnya, dekat depan tu Aiman ada satu alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan elektrostatik. Yang ni ke, cikgu? Jadi ini adalah alat yang dinamakan sebagai elektroskop. Okey, elektroskop dia terdiri daripada ceper logam. Okey, dia ada ceper logam belah atas tu. Dia ada penebat dan dia ada kerajang emas di bahagian tengah.
Okey. Okey, jadi Aiman boleh letakkan, Aiman boleh uji gosokkan penyedut minuman. Okey, kita gosok macam tadi cikgu Kita gosokkan dan sekiranya okey, kita lihat prinsip kerja. Sekiranya penyedut minuman itu didekatkan, okey, Aiman boleh dekatkan apa yang berlaku pada kertas ataupun keranjang emas tadi. Okey, Aiman sini cikgu. apa yang berlaku? Adakah dia terbuka? Dia tak terbuka Tak terbuka, okey, mungkin dia kena neutral. gosok lagi cikgu. Okey, Aiman boleh ambil penyedut minuman yang lain. Okey, penyedut minuman lain. Kemungkinan dia dia dah jadi neutral. Okey, Okey. boleh dekatkan. Okey, dekatkan Aiman. Okey cikgu. Ada sedikit capahan tak? Uish, ada terbuka sikit lah cikgu. Ya, itu bermaksud penyedut minuman bercas negatif dan dia akan saling menolak antara cas negatif yang ada pada keranjang emas ataupun kertas di dalam tu Itu tadi. yang dia menolak tu. Ya, dia menolak. Okey. Negatif jumpa negatif, menolak. Okey, Aiman. Baik, cikgu. Aiman. Lihat di sini. Ini adalah contoh elektrostatik dalam kehidupan harian. Macam dekat rancangan tadi, kejadian Kilat. kilat. Bagaimana kilat berlaku? Okey, kilat ni dia boleh berlaku antara geseran antara awan dan udara yang menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, jadi ada cas positif dengan cas negatif. Cas positif dekat atas bahagian awan, cas negatif di bahagian bawah awan. Okey, kilat itu berlaku apabila daya tarikan yang wujud antara cas positif pada awan akan menarik cas negatif daripada bumi. Jadi lintasan yang kita nampak kilat itulah daya tarikan. Daya tarikan antara positif dengan negatif. Saya ingat fenomena alam je cikgu. Fenomena Rupanya alam ada kaitan dengan sains juga. Ya, fenomena alam mesti ada kaitan dengan sains. Okey, Aiman. Sebenarnya kita boleh buat simulasi kejadian kilat di dalam makmal dengan menggunakan satu alat yang dinamakan sebagai penjana Van de Graaff. Kita nak buat kilat kat dalam ni ke cikgu? Ya, kita boleh buat kilat dalam makmal ya. Ya ke? Okey, boleh cikgu ke sana ya? Silakan cikgu. Okey, baik. Apa yang perlu kita buat? Ini adalah penjana Van de Graaff. Okey, kita akan hidupkan suis dia. Okey, jadi murid-murid akan lihat kita biarkan seketika kerana ada geseran di antara tali sawat dengan roda. Yang ni tali sawat. Ada roda kat dalam Ada ni, roda. bawah dengan atas. Jadi dia akan mengumpulkan cas positif pada kubah logam. Ini namanya kubah logam. Bola ajaib juga kubah logam. Kubah logam. Jadi dekat kubah logam ni dah dipenuhi dengan cas positif. Okey. Manakala ini adalah tongkat sfera, dia ada cas positif dengan cas negatif. Dia neutral lah cikgu Dia neutral. Okey. Jadi dia akan tarik apa? Positif, dia akan tarik negatif. negatif. Okey, boleh cikgu buat sekarang ya? Okey, Elok, cikgu. Takut jadi pula saya tengok. murid-murid di rumah boleh lihat ada terbentuknya percikan api. Okey, jadi itulah kilat yang Itulah terbentuk. kilat. Okey, Aiman nak cuba? Boleh Okey, ke, Aiman cikgu? pegang bahagian penebat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekatkan Kawan-kawan, pada tengok sfera. Okey. Okey, itu adalah wujud daya tarikan antara cas positif dengan cas negatif. Nampaklah cikgu kilat dia. Ya, itulah Tapi ni dia kenapa kilat. rambut ni tegak cikgu? Okey, yang rambut ni tegak pula disebabkan apabila cas positif berkumpul di sini, rambut tadi ada cas positif dengan cas negatif kan? Jadi positif akan menolak cas positif yang ada pada rambut tersebut. Jadi dia menolak. Manakala yang tongkat sfera ni dia menarik. Jadi terbentuklah seperti cas elektrik tadi. Jadi boleh saya cuba sekali lagi cikgu? Boleh Aiman. Okey cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Murid nak tengok tak? Seronok kan? Okey. Itu dia. Okey, so apabila semakin lama maka cas positif semakin banyak. Okey Aiman. Itu dia. Boleh? Dah puas hati Aiman? Puas hati cikgu. Okey. Nanti kejap lagi kita main lagi. Okey, boleh. Sebab itulah biasa kalau mak saya kata, jangan main dekat elektrik tu, nanti rambut jadi tegak. Ini dah sebabnya. Okey, baik. Seterusnya ya. Baik cikgu. Okey, apa yang Aiman, kita dah sampai kepada soalan uji minda. Kita dah belajar bahan bercas positif, bahan bercas negatif dan neutral. Ya, Okey, cikgu. Aiman, dekat papan soalan tu ada beberapa bahan. Boleh tak Aiman tentukan sama ada bahan tersebut adalah sama ada bahan bercas positif, bahan bercas negatif atau bahan bersifat neutral. Rakan-rakan di rumah juga boleh lihat ya gambar raja soalan di situ. Okey Aiman, yang pertama. Yang pertama cikgu. Kita lihat ada berapa proton dengan elektron. Boleh Aiman? Ada 3 proton, ada 1 elektron. Maka dia jadi bahan bercas Proton cikgu. positif. Okey. Tadi kita buat simbol ke cikgu? Tulis positif. Positif positif. Oh, Boleh nampak soalan? Boleh nampak ya? Tulis besar sikit Aiman. Okey.
Positif kalau bahasa Melayu dia POSITIF. F juga Ya, betul. Okey, Aiman, teruskan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, cikgu. Dia ada lebih 3 negatif dan 1 positif. Jadi dia jadi bahan yang bercas. Negatif menang. Negatif. Okey, jadi jawapannya adalah negatif. Okey. F. Negatif. Okey. Soalan ketiga, cikgu. Okey, yang ketiga, nampak bilangan dia sama kan? Betul lah, cikgu. Jadi dia jadi bahan positif negatif. bahan apa tu? Kalau dia positif dengan negatif dia sama, dia jadi bahan yang bersifat neutral. Neutral. Okey. Pandai Aiman. Okey. Okey, neutral. U-T R. Betul, cikgu? Ya, Ejaan saya betul? Okey, pandai Aiman. Okey, baik, cikgu. soalan yang seterusnya Aiman kat bawah tu. Okey, soalan dia apa tu? Jika Cas-cas yang sama jenis akan saling apa? yang sama jenis akan saling menolak, cikgu. Betul, tepat sekali. Jawapan kat sini Ya, Aiman. menolak. Ya, menolak. Maklumlah, cikgu, tingkatan 2 macam ni lah tulis. Tak apa, dia macam-macam tulisan. Okey, seterusnya yang bawah. Cas-cas yang berlainan akan saling menarik. Menarik antara satu sama lain. Pandai Aiman, cepat Yelah, belajar. murid-murid dekat rumah tu bagi jawapan, cikgu. Oh, dia berbisik ya. Okey, menarik. Jadi ini dia punya orang kata formula ataupun satu teknik yang kita nak faham, cikgu. Ya, untuk kalau kita, dia lebih, dia merupakan positif. Kalau negatif lebih, dia merupakan negatif. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey, boleh kita semak jawapan Aiman? Boleh, kita semak dulu. Okey, kita semak. Okey, yang pertama bercas positif, betul. Yang kedua negatif, betul. Dan yang ketiga adalah neutral. Okey, manakala soalan yang seterusnya, okey, yang pertama cas-cas yang sama jenis akan saling menolak dan yang berbeza berlainan akan saling menarik. Jadi, cikgu, itu saja. untuk soalan ni berapa markah cikgu nak bagi kat saya ni? Aiman, saya boleh bagi 2 thumbs up. 2 thumbs up 2 thumbs up. So Aiman boleh lekatkan di situ. Nanti saya nak share dengan murid-murid kita di rumah, cikgu. Sebab dia orang tolong saya bagi jawapan tadi. Tapi sementara saya nak lekatkan ni, cikgu. Apa kata kita berehat seketika? Ada lagi aktiviti menarik selepas ni tau. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Alright. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah pada hari ini dalam mata pelajaran Sains tingkatan 2. Cikgu tengok rambut saya tegak, cikgu. Tapi ini bukan sebab elektrik, cikgu. Ini sebab kita pakai minyak rambut. Okey. Baik, cikgu, untuk slot kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, sebelum cikgu teruskan, dekat atas meja tu ada pengering rambut. Ada pengering rambut. Okey, jadi saya nak tanya Aiman dan murid-murid di rumah ya, macam mana kita nak memastikan pengering rambut tu berfungsi? Ini senang je, cikgu. Macam mana? Pasang kat elektrik, dia berjalan lah, cikgu. Pasang dekat elektrik kan. Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya? Kita perlukan tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Pandai Aiman. Okey, baik. Baru kita lihat. Tenaga elektrik kita boleh perolehi daripada sumber-sumber berikut. Ya, antaranya seperti sel kering ataupun bateri. Yang kedua daripada panel suria. Yang ketiga daripada penjana dan yang keempat daripada empangan hidroelektrik. Ini adalah sumber-sumber tenaga elektrik. Okey, jadi bila kita pasangkan dia, maka bolehlah dia berfungsi. Baru boleh buat rambut, cikgu. Okey, jadi tadi kita perlukan arus elektrik. Okey, jadi kita lihat apa itu arus elektrik. Okey, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Okey. Yang kedua, kita lihat unit piawai bagi arus elektrik ialah ampere ataupun dia punya simbol adalah A besar. Dan pengaliran arus elektrik boleh diukur dengan menggunakan ammeter. Okey, Aiman boleh tunjuk dekat rakan-rakan ammeter macam mana? Yang ni, cikgu, sebab tadi cikgu kata ada A besar. Yes, A besar itu menunjukkan ampere. Ampere. Okey, baik, seterusnya. Kedua.
Okey, ini adalah susunan litar bagi mengukur arus menggunakan ammeter. Okey, dekat depan tu Aiman ada susunan litar untuk mengambil bacaan ammeter yang boleh kita lakukan di dalam makmal sekolah. Okey, Aiman boleh dekat sikit, tarikkan sikit. Okey, saya tarik sikit cikgu. Boleh tarik sikit. Okey, Aiman tunjukkan dekat rakan-rakan berapakah arus elektrik yang mengalir bagi menyalakan mentol. Okey, boleh Aiman pasangkan switch dia? Saya onkan dulu cikgu. Sebenarnya mentol akan menyala. Oh, nampak tak? Dia dah menyala dah cikgu? Dia dah menyala kan? Okey, berapa bacaan ammeter? Salah tu sebenarnya cara baca. Kena betul-betul. Saya kena pada depan ni cikgu. Kena ke depan. Berapa bacaan dia? Kali ikut bacaan ni cikgu 0.12. 0.2 ampere. Oh, itu baru betul jawapan dia. Itu baru betul. 0.2 ampere. Okey, Aiman nak tengok dia punya bacaan meningkat, Aiman boleh pindahkan. Kita guna 2 bateri. Pindahkan ini cikgu Pindahkan yang tu pada bateri yang kedua seterusnya. Okey cikgu. Nampak? Mentol lebih terang. Okey, lebih terang. Jadi berapa bacaan arus di situ Aiman? Oh, ini dia naik sikit cikgu. Berapa? Dia bukan 3 cikgu Berapa? Dia 0.3. Betul cikgu? 0.3 ampere. Okey, begitulah cara untuk mengambil bacaan ammeter. Okey, baik cikgu. Baik, boleh matikan switch dia Aiman. Okey cikgu, nanti naik pula bil elektrik nanti kan. Okey, baik cikgu. Okey, baik. Yang seterusnya Aiman kita lihat adalah voltan. Okey, apa itu voltan? Okey, voltan adalah beza upaya di antara dua titik. Bermaksud tenaga keupayaan yang digunakan untuk mengangkut cas elektrik dari satu titik ke titik yang seterusnya. Okey, sebab arus elektrik dia akan mengalir kan, jadi dia perlukan tenaga keupayaan. Jadi itulah voltan. Okey, jadi voltmeter boleh diukur dalam unit volt ataupun dia punya simbol adalah V besar. Okey, dan alat yang digunakan untuk mengukur voltan adalah voltmeter. Voltmeter. Aiman boleh tunjuk kat rakan-rakan? Yang ni voltmeter cikgu. Dia punya arus sama juga. Yang tu V besar kan? V besar. Kalau yang nak angkat tu Aiman boleh angkat yang ni. Saya angkat yang ni cikgu. Itu adalah dia ada V besar cikgu. V besar adalah voltmeter dan unit dia adalah volt. Okey, baik. Aiman, kita tunjuk dekat rakan-rakan macam mana kita nak ambil bacaan voltmeter. Okey, cikgu boleh saya ke depan cikgu? Boleh, silakan Aiman. Saya ke depan cikgu. Okey. Jadi sebelum kita nak ni kita kena on dulu kan cikgu kan? Boleh on. Okey, saya onkan dulu. Onkan dulu. Kita guna satu bateri dulu. Berapakah bacaan voltmeter di situ? Oi, ini tinggi cikgu. Tinggi. 1 perpuluhan berapa? 1.1 cikgu. 1.1 volt. Okey, jadi kita lihat pula bila kita gunakan dua bateri. Okey, Aiman pindahkan. Saya pindahkan ke sebelah cikgu. Ya, Aiman pindahkan current dia kuat tak ni cikgu? Takut pula saya. Jadi nampak tenaga keupayaan semakin tinggi, maka nyalaan mentol semakin terang. Cuba Aiman ambil berapa bacaan voltmeter di situ? Bacaan voltmeter adalah 2.6 cikgu. 2.6 volt. Okey, itulah cara ya murid-murid dekat makmal kita nak ambil bacaan voltmeter. Okey cikgu. Pastikan susunan litar tu betul lah. Okey, kalau susunan litar tersalah ke, so tidak akan menghasilkan bacaan. Jadi macam murid-murid kita ni cikgu, dia kena berhati-hati cikgu Kena berhati-hati dan dia punya sambungan tu kena betul-betul lah. Okey. Boleh saya pandangkan cikgu? Okey, boleh. Nanti naik pula bila api rumah ya. Okey cikgu. Okey, baik Aiman. Seterusnya, apa yang perlu ada? Ini tadi adalah gambar bagi voltmeter. Okey. Baik, seterusnya untuk rintangan, kita ada arus elektrik, kita ada voltan dan kita ada rintangan. Okey, apa itu rintangan? Okey, rintangan ialah suatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Jadi kerja rintangan dia akan menghadkan arus elektrik. Jadi arus elektrik itu tidak akan mengalir secara berlebihan. Jadi dia dikawal oleh rintangan. Perintang. Okey, baik. Perintang ini atau rintangan diukur dalam unit ohm. OHM. Dan itu adalah simbol bagi ohm. Okey, baik. Apakah alat dia? Okey, kita ada dua jenis perintang iaitu perintang piawai. Perintang piawai itu dia punya gambar raja dan yang kedua ialah perintang boleh ubah ataupun rheostat. Itu Aiman boleh tunjukkan kat rakan-rakan. Ini adalah rheostat yang kita gunakan di dalam makmal. Ni yang besar cikgu Ni yang besar lah. Kalau dekat dalam peralatan elektrik nanti kita akan tengok dalam komponen elektrik. Okey, boleh cikgu. Baik.
Okey, Aiman dah faham dah? Itu dia cikgu. Dah boleh faham dah? Dah boleh Sikit-sikit, faham cikgu. kan? Jadi, apakah hubungan antara arus, voltan dan rintangan? Bila kita dah belajar 3, dia ada hubungan ya. Okey, baik, hubungannya dikenali sebagai hukum Ohm. Okey, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm ialah apabila ia menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan. Maknanya jika voltan tinggi, arus akan tinggi. Okey, dan ia ditulis sama dengan V sama dengan arus darab dengan rintangan. Okey, jadi untuk memudahkan kita mengingat hukum Ohm, kita gunakan rumus segitiga. Okey, kita buat rumus segitiga. V bawah dia I iaitu arus dan rintangan. Jadi kenapa kena tutup-tutup tu? Okey, ada sebab dia ya. Macam ni, kalau kita nak cari nilai voltan, kita tutup V. Okey, kita tutup V, jadi kita darabkan nilai arus dan rintangan. Okey, jika kita nak cari nilai arus, kita tutup I, jadi voltan bahagi dengan rintangan. Dan jika kita nak cari nilai rintangan, kita tutup R, jadi formula dia adalah voltan bahagi dengan nilai arus. Itulah hukum Ohm. Baik, ini hanyalah contoh ya untuk murid-murid mengira berapa nilai voltan, nilai rintangan dan juga nilai arus. Okey, baik. Aiman. Ya, cikgu. Nampaknya soalan ni agak sukar sikit. Aduh, okey. Okey, untuk yang melintang cikgu dah selesaikan. Okey, Aiman perlu jawab soalan yang menegak. Okey, boleh Aiman tolong bacakan soalan A? Okey, untuk soalan A, cikgu, soalannya tempat kosong ialah kuantiti elektrik yang diukur menggunakan ammeter. Okey, apakah itu? Apa cuba ya? tengok A tu. Ada A, ada U, ada S. Arus. Arus? Okey. Betul ke? Okey, nanti kita tengok jawapan. Okey, soalan C pula Aiman. C pula, unit bagi rintangan ialah tempat kosong. OHM. Ohm. Okey, Betul ke? ingat dia. A arus, yang C adalah Ohm. Okey, soalan yang E pula, yang ketiga. Okey. E pula, tempat kosong menghalang arus daripada mengalir melalui konduktor. Rasanya yang ni tadi. Apa je kawan-kawan? Okey, perintang. Betul tak? Okey, tanya kawan-kawan. Betul tak? Okey. Kita semak jawapan ya dengan rakan-rakan di rumah. Okey, baik. Apakah jawapan dia? Betul ke tak? Yang pertama, A R U S. Yes. Arus. Betul. Okey, yang kedua, apa tu Aiman? Ohm. Betul. Dan yang ketiga ialah perintah. okey, tepat sekali Aiman, dapat lagi thumbs up daripada cikgu. Okey. Tak sabar pula saya nak letak ganjaran sendiri ni kan. Nak letak berapa thumbs up? 2, 3. Berapa cikgu? 2 pun boleh. 2 pun boleh. Okey, macam mana? Murid-murid dekat rumah sana boleh tak jawab soalan cikgu tadi? Saya dah dapat 4 tau ganjaran daripada cikgu. Jadi anda semua pun mesti sama dapat 4 ganjaran. Jadi kita nak berehat seketika cikgu. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sains tingkatan 2. Baik, saya rasa cikgu, kalau mata pelajaran macam ni cikgu dengan aktiviti sebagainya, mesti murid-murid kat rumah sana seronok sangat nak buat aktiviti. Betul tak cikgu? Betul, saya harap macam tu jugalah. Okey. Banyak aktiviti. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, baiklah Aiman. Sebelum tu saya nak mengajak Aiman dan rakan-rakan di rumah lihat satu situasi berikut. Cuba Aiman baca apa situasi dia. Okey. Ni kira macam saya lah cikgu Ni Aiman tanya. Mengapakah lampu ini tidak bernyala sedangkan lampu lain masih bernyala? Okey, ada 4 lampu, 3 menyala, 1 tak menyala. Okey, ini adalah kerana litar lampu ini dipasang secara selari. Okey, jadi dekat sini ada perkataan litar.
Betul tak? Litar selalu kita dengar litar jalan raya, litar lumba kan? Okey. Hari ini kita akan lihat litar elektrik. Jadi apa itu litar elektrik? Okey, jadi litar elektrik ini adalah satu laluan yang lengkap untuk arus elektrik mengalir. Okey, maka apabila arus elektrik mengalir dengan dalam satu litar yang sempurna, maka mentol akan mengalir dengan baik. Okey, baik. Sebelum tu kita akan lihat apakah komponen-komponen yang terdapat dalam litar elektrik. Okey, litar elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen yang diwakili oleh simbol. Jadi untuk melukis gambar rajah litar, kita tak bolehlah nak lukis mentol, kita takkan nak lukis perintang kan. Jadi kita akan gunakan simbol. Okey, jadi simbol-simbol ini digunakan untuk melukis rajah litar. Okey, baik Aiman. Yang seterusnya kita akan lihat komponen-komponen elektrik bersama dengan simbolnya. Okey, yang pertama adalah Swiss. Okey, Aiman boleh tolong angkat Swiss yang kat depan tu. Okey, cikgu. Okey, ni itu first adalah cikgu, itu adalah contoh Swiss dan berikut adalah simbol bagi Swiss. Oh, yang kita on off dekat itulah toilet tu kan? Ini yang dekat dalam makmal lah, yang sebenarnya ada nanti kita tunjukkan gambar. Okey, baik, yang seterusnya adalah sel kering ataupun bateri. Okey, ada dekat dalam papan tu dekat. Okey, itu adalah contoh bateri dan itu adalah simbol. Okey, seterusnya voltmeter. Okey, Aiman boleh tunjukkan kat rakan-rakan voltmeter. Ni, itu adalah voltmeter. Ni voltmeter cikgu. Okey, itu adalah voltmeter dan seterusnya kita ada komponen galvanometer. Okey. Galvanometer? Tadi cikgu tak ajar pun. Sekarang cikgu ajar. Ini apa ni cikgu? Okey, galvanometer adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur arus elektrik yang sangat kecil. Kalau kita gunakan ammeter boleh juga, tapi kalau kita gunakan galvanometer dia boleh mengesan arus yang lebih kecil. Jadi kita perlukan galvanometer dan dia lebih tepat. Okey, baik, seterusnya alatnya adalah ammeter lah. Okey, ada di situ. Okey, seterusnya adalah mentol. Okey, mentol ada dekat papan tu Aiman. Okey, ni cikgu. Okey ya, mentol dilukis begitu bulat tanda pangkar. Dan seterusnya perintang piawai ada dekat yang kecil tu Aiman. Okey, ni kecil ni cikgu. Ya, itu adalah perintang. Kecil je. Yang itu terdapat pada kita punya peralatan elektrik. Dia adalah perintang tetap. Dan seterusnya adalah fuse. Okey, Aiman boleh tunjuk dekat rakan. Okey, ni fuse cikgu. Fuse. Okey. Dan juga seterusnya adalah perintang boleh ubah. Rheostat. Ni yang besar ni. Mana satu cikgu? Yang ni ke? Yang itu. Yang itu kita gunalah di dalam makmal. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini adalah gambar rajah tadi. Yang pertama tu adalah contoh Swiss yang kita biasa gunakan di rumah. Okey, sama je lah macam tadi ya. Okey, baik. Seterusnya Aiman. Litar elektrik ni dia ada dua jenis. Yang pertama iaitu litar bersiri. Okey, litar bersiri terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal untuk arus mengalir. Okey, jika kita lihat gambar rajah dia begitu kita nampak arus elektrik tu mengalir dalam satu laluan sahaja. Okey, kat depan tu ada contoh bagi susunan litar bersiri. Yang ni cikgu Ya, yang itu litar bersiri. Dia membentuk satu laluan sahaja. Okey, baik. Rakan-rakan di rumah kita teruskan. Okey, yang kedua jenisnya adalah litar selari. Okey, litar selari dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik dan mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Okey, jika kita lihat gambar rajah, kita nampak ada 3 mentol. Okey, ada 3 cabang. Ada contoh di situ yang sebenar. Okey, ada 3 cabang kan? Okey, jadi dia membentuk 3 laluan arus elektrik. Tapi saya ada soalan cikgu. Kenapa yang ni lebih terang daripada yang ni cikgu? Okey, kerana tenaga keupayaan yang diberi kepada litar selari adalah sama macam voltan daripada voltan sumber. Okey, yang ni dia kena share cikgu kan? Yang tu dia kena share. Itulah bersiri dan inilah dia selari. Okey, baik. Ini adalah contoh bagaimana kita mengira untuk arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri. Kalau kita nampak arus dia adalah sama. Maknanya kecerahan mentol tu sama sebab arus dia sama. Okey, manakala voltan adalah hasil tambah voltan 1 tambah voltan 2 dapatlah jumlah voltan dalam litar bersiri. Dan rintangan pun macam tu juga dia adalah hasil tambah rintangan 1 dan 2 untuk menghasilkan rintangan berkesan. Manakala untuk arus, voltan dan rintangan dalam litar selari, arus dia adalah hasil tambah
arus 1 tambah dengan arus 2, manakala voltan, ni yang kita kata tadi, voltan dia adalah sama daripada voltan sumber untuk voltan mentol 1, voltan mentol 2 dan juga voltan mentol 3. Jadi kecerahan dia sama. Okey, manakala untuk rintangan kita gunakan rumus 1/R sama dengan 1/R1 tambah dengan 1/R2. Jadi murid-murid boleh gunakan rumus-rumus berikut untuk menyelesaikan masalah jika diberikan nilai arus, voltan dan juga rintangan dalam soalan lah biasanya. Tapi cikgu mesti ada buruk baik dia cikgu kan? Ada. Yang ni ada kelebihan dia, ada kelebihan dia kan? Betul. Okey. Boleh cerita sikit cikgu? Kita lihat apakah kelebihan dan kekurangan litar bersiri. Okey, kita lihat kelebihan yang pertama. Okey, setiap komponen contohnya seperti mentol dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Okey, manakala kelebihan yang kedua, semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Okey, dan yang ketiga, penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Kalau kita tambah lagi bateri, maka arus tadi akan bertambah. Jadi kecerahan mentol ketiga-tiganya itu akan meningkat. Okey, baik. Manakala kekurangan, kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik yang lain tidak berfungsi. Contohnya, kalaulah dekat dalam litar bersiri tadi, mentol yang pertama rosak, maka mentol yang lain pun dia tak menyala. Oh, kalau ni rosak, dua ni tak nyala? Ya, dia tak menyala. Okey, baik. Kekurangan yang kedua, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Kalau kita tambah lagi mentol, maka arus pun berkurang. Jadi tak cerahlah mentol tu, malap. Okey, manakala kekurangan yang seterusnya, setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Kalau ada 4 mentol, kita guna satu suis, semua padam. Okey, baik, boleh. Baik, kita lihat pula apakah kelebihan dan kekurangan litar selari. Okey, kelebihan dia, setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Contoh macam kat rumah kita. Okey, tadi ayah dia jawab tadi kan, dipasang secara selari. Jadi macam kat rumah kita, semua pendawaian elektrik, mentol, lampu, kipas adalah menggunakan litar selari. Maknanya kalau kita nak tutup lampu dekat ruang tamu, kita tutup je lah lampu dekat ruang tamu. Okey, kalau kita nak tutup lampu dekat ruang dapur je tutup. Kalau kita gunakan litar bersiri, habis satu rumah gelap. Satu rumah gelap. Jadi itulah kelebihannya kita gunakan litar selari dalam pendawaian rumah. Okey, dan penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Kalau kita tambah mentol, kecerahan dia tak akan menurun. Sebab voltan dia sama dengan voltan sumber asal. Okey, baik. Dan kekurangannya, voltan setiap alat elektrik tak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Jadi kita tak boleh kontrol atau kita tak boleh kawal lah. Okey, baik. Ini adalah sistem pendawaian di rumah. Okey, maafkan saya. Sistem pendawaian di rumah disambung secara selari. Saya ulanglah sekali lagi supaya murid-murid tahu dekat rumah kita semua lampu, kipas adalah menggunakan pendawaian secara selari. Okey, dan contohnya semua lampu di rumah didawaikan selari dalam litar lampu untuk memastikan setiap lampu memperoleh voltan yang sama daripada bekalan kuasa utama. Kalau ada 6 lampu, 6 lampu tersebut akan menyala dengan kecerahan yang sama. Macam yang ni cikgu Iya, betul. Okey, jadi arus yang mengalir pula daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing dikawal oleh papan agihan. Aiman pernah nampak tak ni? Ni dekat depan pintu rumah tu cikgu ada orang sebut DB cikgu DB atau bahasa Melayu dia papan agihan. Papan agihan. Okey, boleh faham ya? Jadi nanti murid-murid kat rumah boleh lihatlah di mana kedudukan papan agihan di rumah masing-masing. Okey. Baik. Habis dah kita Aiman. Aiman dah belajar tadi komponen kan? Dah cikgu. Okey, nampak komponen. Okey. Rajah menunjukkan simbol satu komponen elektrik. Pilih komponen elektrik yang ditunjukkan dengan betul. Ada suis, ada transformer, ada rheostat, ada fuse. Sebelum tu cikgu nak bagi tahulah, rheostat tu adalah perintang. Cikgu bagi jawapan lah tu. Mesti itu jawapan dia. Jawapannya C. Okey, jadi jawapan dia ialah C. Betul cikgu Okey, mari kita lihat. Okey, betul lah tu. Rheostat adalah perintang. Kalau rheostat tu dia perintang boleh ubah. Perintang boleh ubah. Kalau perintang sahaja dia perintang tetap. Kalau perintang tetap tu dia tak ada palang tu cikgu kan? Dia tak ada. Dia tak ada palang. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Okey, lukiskan. Saya minta Aiman dan rakan-rakan di rumah cuba lukiskan satu rajah litar selari menggunakan 3 mentol,
satu bateri ataupun satu sel kering, satu Swiss dan beberapa dawai penyambung. Ni berapa minit ni cikgu? Dalam 30 saat. Okey cikgu, saya cuba cikgu Okey, Aiman boleh cuba. Murid-murid kat rumah pun boleh cuba juga tau. Okey. Tapi kalau salah nanti cikgu tolong betulkan Okey, ada satu bateri, ada 3 mentol. Okey. Okey, murid-murid kat rumah boleh tengok tu susunan lita yang cikgu dah buat tu. Tapi yang ni pakai simbol je cikgu kan? Yang ni sebab tadi kita dah belajar komponen dan simbol, maka apabila kita dikehendaki melukis, kita kena lukis menggunakan simbol. Kita tak bolehlah lukis mentol kan? Mentol, Swiss. Jadi nanti gambar rajah litar kita tak cantik. Maknanya pakai simbol je lah Kita pakai simbol. Okay, cikgu ada berapa saat lagi cikgu? Okey, ada lebih kurang 5 saat. 5 saat lagi. Okey. Okey, Dahsyat cikgu. cuba kita tunjukkan dekat rakan-rakan. Tapi ada kecil besar tak apa cikgu Yang penting kita faham itu adalah simbol mentol. Okey, ini adalah tunjukkan ya. Okey, rakan-rakan kat rumah dapat tak jawapan sama macam Aiman? Okey, kita tengok betul tak jawapan. Sama jawapan. Sama lah cikgu. Walaupun ada kecil ada besar tu kira halal lah cikgu. Kalau boleh lukis mentol tu dalam saiz yang sama. Okey, baik cikgu. Okey, baik Aiman, boleh faham dah? Okey, baik cikgu. Berapa markah cikgu nak bagi saya ni? Lupa cikgu nak bagi markah sebab ada jawapan dan ada juga lukisan. Cikgu nak bagi 3 thumbs up. 2 untuk lukisan. Okey. Ada 3 thumbs up Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid di rumah boleh cuba buat seperti ini. Tadi nyari-nyari saya nak lukis gambar mentol betul-betul tau. Rupanya pakai simbol je. Kita kena pakai simbol. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 2. Oh cikgu, saya tertarik ya cikgu. Rupanya ada magnet kat depan saya ni cikgu. Aiman dia takkan menarik bahan bukan magnet. Aduh. Baik cikgu, baru dapat magic tadi. Baik cikgu, untuk slot kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, baik, yang seterusnya ya Aiman dan murid-murid di rumah, kita akan teruskan dengan tajuk kemagnetan. Okey, sebenarnya ya magnet ni dia ada 2. Okey, satu magnet yang wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet. Jadi ini adalah semula jadi ya, batu magnet boleh didapati di dalam bumi lah. Okey, dan yang kedua adalah magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan juga nikel, dan ia digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Tapi Aiman, cikgu ada soalan lah Aiman. Okey, cuba Aiman tengok dekat papan ganjaran Aiman tu. Okey, macam mana thumbs up tu boleh melekat? Lah cikgu. Bukan ada gam pun. Tak ada gam kan? Aiman lekatkan guna apa? Saya guna senyum ni cikgu. Senyum tu ada apa? Lah, belakang ni ada magnet rupanya. Itulah tajuk kita sebenarnya. Okey, jadi yang ini adalah magnet buatan. Okey, kita teruskan Aiman. Baik cikgu. Okey, kita akan lihat yang pertama sifat-sifat magnet. Okey, ada 4 sifat magnet. Okey, yang pertama, magnet yang dia akan menarik bahan magnet. Okey, Aiman boleh tak tunjuk kat kawan-kawan? Okey, cikgu. Sifat magnet yang pertama, dia boleh menarik bahan magnet. Okey, cuba tunjuk dia tarik apa? Bolehkah dia menarik pen? Saya cuba dulu yang pertama cikgu. Cuba, dia boleh tarik apa? Zam-zam. Alakazam. Tak boleh cikgu. Dia tak nak. Tak boleh, dia tak nak. Bahan yang seterusnya? Okey. Yang kedua kita cuba apa pula cikgu? Bintang tu. Okey, kita cuba bintang pula Bintang tu plastik kan? Plastik. Dia tak nak melekat juga. Tak lekat juga cikgu. Okey, kita guna bahan yang ketiga. Apa tu? Kepingan besi cikgu. Kepingan besi. Boleh tak dia melekat pada magnet? Okey, kita cuba cikgu. Jeng, jeng, jeng. Boleh melekat kan? Daripada jauh pun dia lekat lah. Itu adalah sifat magnet pertama, menarik bahan magnet seperti besi. Sekali lagi bu, sekali lagi bu. Boleh? Itu dia. Itu dia. Okey, Aiman seterusnya. Right, seterusnya magnet dia mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Okey, magnet yang pertama tu yang bulat tu kita namakan dia magnet ladam kuda. Boleh tak Aiman tunjuk kat kawan-kawan dia ada kutub
magnet kutub selatan dan kutub utara. Terbalikkan sikit Aiman. Terbalikkan sikit. Ke atas. Ke atas. Okey, ada huruf S kan? Betul cikgu. Pusing huruf S tu. Ini S kat sini cikgu. Betul? S kat situ. Okey, S kat situ itu adalah south dalam bahasa south, tapi dalam bahasa Melayu dia Selatan. Okey, kutub yang seterusnya. Belakang ni ada N cikgu. Betul Aiman. Okey, N tu apa? Kalau North. bahasa Inggeris north. Jadi bahasa Melayu dia Utara. Betul. Okey, untuk magnet yang kecil tu, cuba Aiman tunjuk kat kawan, dia ada juga dia punya kutub kan. Ini magnet juga. Dia ada N dan juga dekat dia atas, ada dia ada S dan di bawah N cikgu. Ya, betul Aiman. Itulah menunjukkan bahawa magnet mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Okey, baik cikgu. Baik, itu sifat kedua. Sifat yang ketiga, kutub yang sama jenis akan menolak dan kutub yang berlainan akan menarik. Cuba Aiman dekatkan kutub yang sama dulu. Yang sama apa cikgu. Berlaku? Okey, atas ni biru ni selatan, bertemu selatan. Cuba dekatkan. Boleh tak dia menarik? Okey cikgu Apa berlaku? Wih, dia melawan cikgu. Sekali lagi. Sekali lagi. Wih, dia melawan dia cikgu. Tak nak kawan. Tak nak kawan. Okey. Baik, cuba kita tukarkan. Kutub yang berbeza. Apa yang berlaku? Okey, utara dengan selatan cikgu Utara selatan. Dia nak kawan cikgu. Terus bentuk le. Jadi dia akan Okey, cikgu. menarik kutub yang berbeza. Okey, sifat yang keempat pula, magnet akan menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Okey, cuba Aiman angkat magnet tu. Okey, yang ni ke cikgu? Kalau kita gantung secara bebas beberapa ketika, maka magnet akan menunjukkan ke arah kutub utara. Utara selatan. Dia macam ala-ala kompas itu cikgu dia ala-ala kompas. Inilah konsep ataupun kompas tu menggunakan aplikasi daripada magnet. Okey, baik, seterusnya Aiman, kita teruskan lagi. Boleh cikgu? Okey, kita teruskan dengan medan magnet. Okey, medan magnet ini adalah satu kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet yang dikenali sebagai medan magnet. Okey, di mana maksudnya dekat kawasan yang plat besi tadi tu boleh melekat, di situlah wujudnya medan magnet. Okey, baik, kita nak tengok ciri-ciri garisan medan magnet. Okey, yang pertama, garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, anak panah dia akan menuju ke kutub selatan. Manakala yang kedua, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang sama sekali. Walaupun rapat, dia tidak akan bertemu. Okey, baik, seterusnya, garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Jadi kalau kawasan tu lebih kuat medan magnet dia, maka corak yang dihasilkan ataupun kawasan tersebut lebih rapat lah. Okey, baik, seterusnya ini dia corak. Apa ni cikgu? Ini adalah corak medan magnet yang dihasilkan dengan menggunakan serbuk besi. Okey, Aiman dengan rakan-rakan nak tengok tak yang betul-betul kita buat? Naklah cikgu. Okey, jadi Aiman boleh ambil satu ladam magnet, ladam kuda. Okey, letakkan di bawah kertas. Di bawah kertas. Okey. Ni murid-murid kita pun boleh buat kat rumah cikgu kat rumah tak ada serbuk besi. Jadi betul murid-murid lah. boleh jadi di sekolah lah. Di sekolah bersama dengan guru. Okey, ni di bawah ni cikgu. Okey, diletakkan dekat atas. Di atas. Okey, Aiman taburkan macam kita tabur lada hitam dekat masakan tu. Kita akan lihat pembentukan rata sikit Aiman. Boleh saya ke sini sikit ya? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu boleh taburkan? Sekejap macam ni nampak. Jauh sikit Aiman. Bila jauh kita nampak tak corak dia. Macam mana boleh terbentuk corak ni cikgu? Sebabnya dekat kawasan macam dekat sini kawasan yang tinggi medan magnet yang kuat, maka dia akan menunjukkan corak yang lebih rapat. Kalau macam ni dia jauh. Kalau kita tengok dekat dalam gambar tu kan, kita nampak sama kan? Itu adalah corak medan magnet. Maknanya yang tegak-tegak ni cikgu? Dia mempunyai daya ataupun medan magnet yang kuat. Sebab ini serbuk besi, jadi besi boleh tertarik kepada magnet. Jadi kita nampaklah dia punya corak. Kita nampak daya tarikan. Dia terkumpul macam tu? Dia terkumpul sebab kan daya tarikan dekat situ. Daya tarikan dia kuat. Okey, so murid-murid boleh murid-murid nampak tak? Nampak ya. Itu dia. Okey, baik. Cikgu kembali. Okey, baik. Baik cikgu, saya cuba gerakkan cikgu. Itu dia. Dia berjalan cikgu. Seronok kan? Seronok.
Okey, Aiman, kita teruskan Aiman. Ada lagi aktiviti kita. Okey, ada lagi cikgu. Okey, kita sambung lagi cikgu. Okey, Aiman. Okey, baik. Seterusnya kita dah belajar tadi tentang magnet. Sekarang kita tengok elektromagnet. Wow. Ini lagi best ni. Elektrik campur dengan magnet jadi elektromagnet. Okey, baik. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Tadi kita dah belajar arus elektrik kan? Okey, lepas tu kita dah belajar magnet. Sekarang kita nak bentuk pula elektromagnet. Okey, apa aktiviti yang diperlukan? Okey. Bahan-bahan, boleh tunjuk kat kawan, kita perlukan skru yang besar ataupun boleh tukar dengan paku besi yang bersaiz besar. Lepas tu kita perlukan sel kering ataupun bateri dan kita perlukan klip kertas. Klip kertas. Okey, klip kertas untuk kita buktikan nanti. Dan satu lagi kita perlukan dawai kuprum. Dawai kuprum. Dawai kuprum ni cikgu dah lilit lah pada skru. Okey, apa yang murid perlu buat, lilitkan. Okey, Aiman letak yang tu, Aiman pegang yang dah lilit ni. Okey, cikgu ke sini sikit ya. Okey. Okey, Aiman nampak Yang oranye ni apa cikgu? Ini adalah dawai kuprum. Dawai kuprum. Dawai kuprum. Okey, jadi Aiman boleh tegakkan. Okey, kita bentukkan dua macam apa nama dia? Dua cabang ni cikgu cabang. Okey, dua cabang. Okey, cuba Aiman sebelum kita letakkan dia dengan bateri, cuba Aiman lekatkan dengan klip kertas. Boleh tak dia? Kita test juga kita test kat sini. Kat sini. Okey. Boleh tak dia melekat? Tak lekat pun cikgu. Dia tak lekat kan? Jadi sekarang ni kita nak membuat magnet menggunakan kita nak membentuk elektromagnet. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita sambungkan tadi pada bateri. Okey, positif sebelah atas. Yang ni atas cikgu. Sebelah atas. Atas positif. Okey, sekarang ni. Okey, belah bawah ni negatif. Negatif. Lekatkan cikgu macam ni. Cuba. Nampak nampak arus elektrik sebenarnya dia dah mengalir pada skru tadi. Ini adalah elektromagnet. Jadi skru tadi dia telah menjadi magnet sementara. Kerana adanya aliran arus elektrik. Okey, cuba Aiman dekatkan dengan klip kertas. Okey. Dekatkan pada hujung skru. Hujung skru Aiman. Hujung ni cikgu. Hujung. Ni betul. Ya, betul. Yang bawah pula boleh pusing. Boleh. Nampak tak dia melekat? Jadi ini yang dinamakan sebagai elektromagnet. Cikgu macam magic cikgu. Betul lah. Ini adalah elektromagnet ataupun bahan yang bersifat magnet secara sementara apabila arus elektrik dibekalkan kepada bahan yang bukan magnet. Okey, seronok kan Aiman? Seronok lah cikgu. Jadi murid-murid bolehlah buat di rumah. Pastikan di bawah pengawasan ibu bapa. Yalah cikgu sebab dia melibatkan arus elektrik. Okey. Dia rasa macam panas sikit cikgu. Panas sikit. Sebab tu kena berhati-hati. Okey, baik Aiman. Apa lagi yang kita ada? Okey, kita lihat pula lepas kita belajar magnet, elektromagnet, kita lihat apakah aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, kebiasaannya magnet digunakan secara meluas dalam jarum kompas. Jadi jarum kompas yang ada kat dalam tu dia menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Okey, tunjuk kat kawan tu kan, ada kan? Dalam tu. Okey, baik, yang seterusnya ni yang biasa digunakan. Ni murid-murid tak adalah. Kita sebagai orang dewasa selalu gunakan ya. Kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. Jadi bila kita nak ambil duit tu, kita masukkan ke dalam mesin ATM. Jadi dekat situ, dekat dalam kad debit tu dia ada jalur elektromagnet. Jadi bila kita masukkan dia boleh baca maklumat. Yang warna kuning tu cikgu warna yang gold tu. Tapi cikgu, itulah kita cerita pasal magnet-magnet ni cikgu, ataupun kita cerita tentang elektrik dan sebagainya. Kita nak tengok juga ada ke cikgu kerjaya dalam bidang-bidang ni cikgu? Okey. Untuk pengetahuan murid ya dan penonton di rumah, sebenarnya kerjaya dalam bidang kejuruteraan elektrik, elektronik sebenarnya sangat luas. Okey, kita tengok contoh ya Aiman. Dalam kejuruteraan elektrik, okey, sistem dalam bidang sistem dan peralatan elektrik, dalam penjanaan kuasa elektrik, dalam empangan hidroelektrik, maka di sana menggunakan khidmat jurutera elektrik. Okey, dan juga dalam bidang pengagihan kuasa elektrik daripada sumber ataupun daripada empangan hidroelektrik kepada pengguna. Okey, jadi itu memerlukan kejuruteraan elektrik. Manakala dalam kejuruteraan elektronik yang biasa kita gunakan seperti dalam bidang dalam penggunaan telefon bimbit dan komputer riba.
Jadi gabungan antara kejuruteraan elektrik dengan elektronik tadi mempunyai peluang yang luas dalam pilihan kerjaya, antaranya dalam bidang tenaga, semikonduktor, minyak dan gas, aeroangkasa, telekomunikasi, robotik, penyiaran, kejuruteraan komputer, analisis item dan sebenarnya banyak lagi ya Aiman ya. Wow. Jadi murid-murid di rumah saya harap teruskan minat dalam bidang elektrik dan elektronik dan kemagnetan supaya lebih mendapat peluang yang cerah lah di masa Yelah, akan tanpa datang. elektrik, tanpa lampu-lampu ni cikgu, tak bersiaran kita hari ni Ya, kan. Okey, mungkin ada betul, sedikit tepat sekali. rumusan daripada cikgu Okey. tentang topik kita pada hari ini. Baiklah ya, daripada awal kita dah belajar tentang cas elektrostatik, positif dan negatif. Kita belajar tentang hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Dan seterusnya kita belajar bagaimana pendawaian elektrik di rumah kita dijalankan, iaitu secara litar selari. Dan seterusnya kita belajar kegunaan magnet di rumah dan apakah kegunaan elektromagnet dalam kehidupan harian kita. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Okey ke? Disebabkan Aiman sangat aktif menjawab soalan dan juga membuat banyak aktiviti, maka cikgu nak tambah lagi 3 thumbs up. Wow, tambah lagi Berapa 3. semua tu Aiman? Wow. 2, 4, 6, 7. Tambah 3 dapat 10 thumbs up hari ni. Wow, nanti saya share lah dengan murid-murid kita di rumah tu cikgu. Baik cikgu, di manakah murid-murid kita ni nak dapatkan bahan-bahan rujukan kita pada hari ini cikgu? Okey, baiklah, jika murid untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita belajar hari ini, boleh terus ke Pelantar Delima KPM. Itu dia cikgu. Sebab tu mak saya selalu cakap cikgu. Dia kata kena pergi semayang jemaah dekat masjid. Sebab bila semayang jemaah ni duduk rapat-rapat, kita akan neutralkan cas kita. Ya. Betul ke cikgu? Betul Betul, sebab kita kan ada cas elektron berlebihan, so maka kita boleh meneutralkan. Itu dia. Terima kasih banyak cikgu. Okey, sama-sama. Hari ini seronok pula, kita banyak aktiviti kan. Rasa macam nak tambah lagi. Okey, tak apa. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.